الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 8. Muka surat 8, baris yang ke-8 daripada bawah. Muka surat 8, baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketiga, sabar tatkala turun kepayahan. Dan keempat, redha pada ketika turun qada. Dan ketiga, sabar tatkala turun kepayahan. Dan keempat, redha pada ketika turun qada, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sambungan aqabatul awarid, perkara-perkara yang melintang, yang mengganggu kita dalam kita mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana perkara-perkara yang mengganggu kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada 4 perkara yang terdahulu. Perkara yang pertama adalah berkaitan dengan rezeki. Hadapi dengan tawakul, berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita melakukan asbab. Kemudian perkara yang mengganggu kita dalam ibadah, bagai-bagai kebimbangan yang timbul di dalam hati kita, perkara-perkara yang akan berlaku di masa akan datang, pada masa yang tidak sampai ilmu kita hadapi dengan tafwid, serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang ketiga yang mengganggu kita di dalam ibadah, kesakitan, kepayahan, ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditimpakan ke atas mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambahan pula orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ni pula, mereka menyalahi orang ramai. Mereka tidak seperti orang ramai. Orang ramai ni bebas, hukum hakamnya pun bebas. Orang yang memperbanyakkan amal ibadah, mereka sudah tidak serupa menyalahi orang ramai. Bila menyalahi orang ramai, lagi banyaklah kesakitan, kepayahan, balak yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang perbanyakkan buat amal ibadah ini, dia memerangi akan syaitan. Syaitan akan bertambah kuat. Ini mencari jalan untuk menimpakan bagai-bagai ujian ke atas orang yang buat amal ibadah. Kemudian pula orang yang buat amal ibadah ni melawan akan nafsu sendiri. Jadi banyak pula lah cubaan-cubaan yang dicuba, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ni ikut orang ramai,
Orang ramai ni banyak kepada perkara yang melalaikan, sama sejalan, senang. Kemudian syaitan nafsu pula kita turut je, senang. Tapi kita dalam buat amal ibadah ni, dengan orang ramai pun kita jadi tak sama. Kita dengan syaitan nafsu pun kita duduk memerangi, duduk lawan. Maka lagi banyaklah ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat pula, bagai-bagai qada daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada qada yang manis, ada qada yang pahit, yang diqadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas kita, ke atas orang yang mengerjakan amal ibadah. Jadi 4 perkara ni yang mengganggu kita dalam amal ibadah. Hak terdahulu rezeki, hadapi dengan tawakul. Kebimbangan di hati, perkara yang akan berlaku di masa akan datang, kita hadapi dengan tafwid. Kemudian nak pergi pula ketiga ni, hak berkaitan dengan kepayahan, kesakitan, kesukaran yang datang, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat tu berkaitan dengan bagai-bagai qada yang diqadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini baru permulaan kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala mendatangkan 7 aqabah, 7 peringkat, 7 bonggok dalam minhaj ini secara ijmal, secara ringkas. Nanti sampai masa akan didatangkan satu-satu aqabah dengan bicara yang detail, bicara yang panjang lebar. Ini secara ringkas terlebih dahulu. Apakah gambaran-gambaran yang ada di dalam Minhajul Abidin? Ini comel kitab Minhaj. Sebab susunan 7 aqabah ni sangat panjang. Tapi sebelum susun 7 aqabah ni secara detail, didatangkan secara ringkas terlebih dahulu. Apakah kandungan-kandungan yang akan dibicarakan di dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi hak ni hak aqabah yang keempat, aqabatul awarid, aqabatul ilmi. Yang pertama, aqabatul taubah. Yang kedua, aqabatul awaik, perkara-perkara yang menyekat kita daripada amal ibadah dengan manusianya, dengan dunianya, dengan syaitannya, dengan nafsunya. Ini aqabah yang keempat, aqabatul awarid, perkara-perkara yang melintang, yang mengganggu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, dan ketiga, sabar tatkala turun kepayahan. Turun kepayahan, ditimpakan kepayahan, kesukaran, kesakitan di dalam kita melakukan amal ibadah. Sabar. Kena sabar atas kepayahan, kesukaran, balak yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar supaya kita dapat mengerjakan ibadah. Dapat kita mengerjakan ibadah dan menghasilkan maksud ibadah. Sebab kalau kepayahan, kesukaran kita tidak sabar, maka terhentilah kita daripada melakukan amal ibadah. Kita melakukan amal ibadah, kesukaran, kepayahan, contohnya kita ditimpakan bagai-bagai penyakit, contohnya, sabarlah atas ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak sabar, maka terhenti daripada mengerjakan amal ibadah. Sebab apa nak buat amal ibadah? Payahlah. Sebab kita tak sihat, kita sakit, jadi kita pun terhenti daripada melakukan amal ibadah. Ini cerita amal-amal ibadah yang sunat ni. Bukan kata Tuhan uji dengan kepayahan, kesakitan. Siapa tak yang sakit, sembahyang waktu pun tinggal, waktu tak bicara, waktu tak bicara. Sekarang ni perjalanan memperbanyakkan amal-amal yang sunat. Ilmu, fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, beres. Taubah yang wajib ijma' ulama atas kita yang melakukan bagai-bagai kesalahan, beres.
Dosa kita dengan Allah, dosa kita dengan Allah kerana tinggal kefarduan, qada semayang beres, qada puasa beres. Mana tunaikan balik zakat yang kita cuai yang terdahulu, tu hak taubat. Dosa-dosa kita dengan anak Adam, kita selesaikan, kita sempurnakan rukun-rukun dia. Kalau dalam bab diri seseorang, kita pernah cederakan seseorang, tak kira masa muda-muda pun kita kena minta maaf. Tu cerita masa muda-muda, muda-muda tak muda-muda pun itu dosa dengan anak Adam. Berapa kali haji mabrur sekalipun, dosa dengan anak Adam tidak akan diampuni. Kena pergi cari baliklah kawan kita masa muda, kita pukul dia tu, kena minta maaf. Begitu mana? Kena minta maaf. Itu dosa dengan anak Adam pada diri. Ada ni. Dosa anak Adam daripada harta. Kita ada. Sakut hutang dengan orang, kita ada. Hak berkaitan dengan harta benda lah, kita wajib kena selesaikan qada segera. Tak mampu nak selesaikan, kita berhadapan terlebih dahulu. Kita minta halal. Kalau tidak dihalalkan, kita minta nak selesai secara angsuran, berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, sebab sekarang kita tak mampu. Itu jalan dia. Faham tak ni? Itu jalan dia. Minta halalkan, tidak. Dia tidak halalkan, disuruh kita bayar kembali. Kita nak angsuran pun, nak makan pun tak ada. Nak angsuran ni, adalah hak lebihan daripada hak belanja kita, bolehlah kita ganti bayar secara angsuran. Kalau kita makan pun tak ada, makan pun orang yang tolong, nak angsurannya macam mana? Macam mana pula minta halal, tidak dihalalkan. Nak bayar secara angsuran, adat kata go, tak nampak jalan. Macam mana pula kita hadap direct kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadap direct kepada Allah. Lepas tu macam mana dosa tu? Tergantung. Mudah-mudahan di padang mahsyar, orang yang kita ada pesakut paut berharta ni akan memaafkan kita di padang mahsyar. Ni tergantunglah. Mana dosa tu tetap kekal. Ada ni. Kalau dosa dengan Adam dalam bab maru'ah, kita banyak mengumpat, kita banyak memfitnah, kena minta maaf lah. Tu hak kewajipan ijma' ulama'. Jadi selesai ilmu, selesai taubah, kita memperbanyakkan amal-amal yang sunat. Terhalang dengan manusia, kita uzlah, kurangkan dengan manusia. Terhalang dengan dunia, kita zuhud daripada dunia. Terhalang dengan syaitan, kita memerangi akan syaitan. Terhalang dengan nafsu, kita hadapi dengan takwa. Maka bolehlah buat amal ibadah sunat. Datang pula kesakitan, kepayahan, hadapi dengan sabar. Bila tak sabar, akhirnya mai sunat pun tidak dah, mengaji Al-Quran pun tidak dah. Ni pandai ni. Ataupun boleh buat amal ibadah, tapi apabila kita tak sabar ni, amal ibadah kita tidak akan sempurna. Dah kita masih lagi boleh buat amal ibadah sunat, tapi hati kita tak sabar. Hati kita masih lagi duduk dalam keadaan nak marah ke, tak puas hati ke dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terhenti tapi terganggu amal ibadah. Jikalau tidak sabar dengan bagai-bagai kesakitan, kepayahan yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kira kepayahan tu atas diri kita. Kepayahan tu atas diri kita. Kepayahan dalam mengerjakan amal ibadah apabila Allah Ta'ala uji dengan umpama sakit. Sabarlah pada ni. Tapi kalau dengan sakit sampai peringkat tinggal semayang, tu tak ada tu. Tak ada seumpama tu. Ramai orang. Itu bukan amal ibadah sebenarnya. Balik semula kepada ilmu. Ilmu tak ada bicara pun. Jadi semayang dah seumpama tu, tak ada bicara. Sekarang ni kita Minhajul Abidin ni dimulai dengan ilmu.
Kalau ilmu akidah pun tidak didahulukan, ilmu fiqh semayang pun tidak didahulukan, ilmu tasawuf fardu ain bicara sifat-sifat hati pun tidak dibicarakan, semayang adah ni bila sakit payah tinggal lah adah. Kan adah kan? Adah kebiasaan dipanggil, kebiasaan. Apabila ada kesukaran, perkara yang kebiasaan kita kena tinggal lah. Pada ni dalam kehidupan dunia kan kita ada perkara hak kebiasaan. Ni hak kebiasaan kita. Kalau makan kau, hak ni hak kebiasaan kita ni. Hak ni lah makanan kita. Bila kita ada sakit, doktor kata jadilah makan hak ni. Kita tinggal lah kebiasaan kita. Adah kita tertinggal. Sebelum ni tak apalah kita makan, sebab tak ada penyakit lagi. Sekarang timbul penyakit, hak adah, hak kebiasaan akan ditinggalkan. Sebab apa? Sebab sakit. Itu adah. Adah ni bila ada ketika ditinggalkan. Jadi kalau sembahyang tu adah, bukan ibadah, sama lah. Sampai masa sakit tidak sembahyang. Tu bukan tu tak bicara tu. Itu adah, bukan ibadah. Ibadah ni dengan ilmu. Tanpa ilmu tak panggil ibadah, dia panggil adah. Hak sama-sama daripada budak, semayang 5 waktu. Tapi ibadah ke tidak? Ibadah dengan ilmu semayang tu. Ilmu akidah comel, ilmu fiqh semayang comel, ilmu hati semayang pun dengan ikhlas, tak ada riak, tak ada ujub, tak ada takabur, tak ada hasad. Ada ni. Itu baru dia panggil ibadah. Orang yang beribadah yang sebenar-benar, hak kewajipan semayang nak ditinggalkan kerana sakit, tu tak ada seumpama tu, tak ada. Jumpa ramai dah orangnya, orang-orang yang belajar beramal, pas sampai masa sakit semayang tetap. Kadang-kadang dalam semayang memang tetaplah semayang tu. Nak semayang cepat-cepat, masuk waktu je nak semayang. Kata kita ni semayang orang tolong dah, kita kena tengok kat kanan kiri. Dah tengok kanan kiri lah, tengok tukar tolong tu tengah cukar cemaking, sabar dulu. Ada juga nak semayang je, masuk waktu nak semayang je. Makna pentingnya dia ke semayang, penting ke semayang. Tapi kadang-kadang tak tengok kanan kiri. Sama ni tak apalah, kita buat sendiri. Tapi bila orang tolong buat ni, kita kena tengok-tengok lah juga. Kena tengok-tengok. Waktu belum masuk lagi, duk tanya. Lambat lagi ke nak semayangnya. Ni. Ini orang yang ibadah. Kalau masa segar, adat katalah, segar ni, kadang-kadang tak apa nak ingat mati. Terus segar kan. Bila sakit, bila segar tak ingat mati tu pun semayang awal-awal semua. Tapi ini dengan ilmu belaka. Bila sakit lagilah dia jaga semayang. Sebab apa? Sakit ni dekatlah dengan mati. Tapi kadang-kadang hak sakit tak mati, hak segar jaga orang sakit tu mati. Tapi nak ceritanya, kalau kita segar ni kadang-kadang kurang ingat mati, jaga sembahyang. Apabila kena ditimpakan kesakitan, lagilah dijaga semayang. Sebab apa? Mati, dekat dengan mati ni. Ini orang yang ibadah. Orang yang ibadah. Duduk hospital, doktor pun pelik. Dia kata Allah mukcik ni, orang tanya hal sakit, dia tanya hal semayang. Waktu masuk ke dok, dia rasa macam takut ni. Padahal anak menatu tu jaga sangat dah. Sebab masa ni dia pergi tolong buat semayang ni. Tapi dia jadi macam orang kalau jumpa doktor kan tanya sakit saya macam ni, dok ni, doktor waktu lambat lagi ke? Dia jadi tak tahu dah ke waktu ni. Sebab pelik doktor. Sebab apa? Tanya semayang je mulut dia. Cuba kita tengok dia punya perjalanan dia. Ilmu amal ni. Ilmu amal. Tenang jadi buat ibadah. Tak ni. Orang nak tolong pun mudah je. Orang nak tolong pun licin. Dia sebab apa? Senang. Sabarnya kuat, redaknya kuat, ghadabnya tidak ada, pemarahnya tidak ada, tenang dia. Jadi orang hak tolong ni pun jadi mana apa? Hak tolong tu memanglah menjadi kewajipan kalau kita anak-anak contohnya. Tapi tolong tu senang.
Sebab apa? Kerenah tak banyak. Kerenah tak banyak. Hak kerenah nak main cepat je lah. Sabar lu tak sempat lagi ni. Tapi tak marah. Tanya pula, sudah pergi ke? Nak semayang? Nanti lu dia tak marah. Tapi tanya pula, susah juga tu kan jaga ni. Selesai lah senang. Mana sudah je semayang, nampak dia. Nampak mana? Nampak suka je. Lepas tu, nak semayang sunat, kurang dah. Tapi mulut tak lepas daripada baca Al-Quran. Sebab apa? Quran ada hak dia ingat tu. Quran ingat-ingat tu lah. Quran hak ingat Yasin, baca Yasin. Lama-lama Yasin pun sakok dah. Dia baca kuliah lah. Gitu je lah. Dia Yasin mula-mula tu okey lah. Dan mari sakit pertama berat ni, Yasin pun sakok dah. Jadi jadi Yasin panjang kan. Memang hak ingat semua. Tapi bila mari uzur ni dia jadi lekat. Jadi baca pun jadi kadang-kadang cepat sudah. Mana akhirnya turun kepada hak pendek-pendek. Kuliah Allah dia baca. Selawat, berzikir di mulut. Ada ni. Dalam ibadah sentiasa. Tapi kita tengok dia punya perjalanan. Ilmu, amal. Ilmu, amal. Itu je. Hak tawih dia seumpama tu. Ada ni. Tapi kalau ada, tak ada Tak ada ni. Tunggu. Orang hak ilmu amal sungguh ni. Hak ni kita ambil pengajaran lah. Memanglah. Nampak sukar dia. Nampak penat dia. Nampak letih dia. Pada satu ketika tu, nampak sehat. Sehat ni bukan sehat orang sehat. Sehat orang sakit. Masa sebelum tu nampaklah penat. Semayang pun nampak penat. Sudah semayang pun nampak penat. Penatlah sikit semayang ni. Nampaklah dia penat. Tapi lah sekali tengok nampak ceria. Nampak cergah. Semayang pun nampak macam orang sehat. Sehat orang uzur lah. Jadi anak-beranak pun lega lah. Nampaknya sihat dah mak ni. Kena-kena itu semayang terakhir. Sudah semayang berehat. Dah semayang wirid lengkap. Wirid lengkap. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sela-sela pun lengkap. Tapi nampak macam okey. Kena-kena semayang yang terakhir. Ni. Tapi kita tengoklah di perjalanan dia macam mana. Ilmu tak lagi. Amal. Tapi bukan kata amal hak ni. Qiyamul lail berjam-jam tiap-tiap malam. Tak, macam biasa, macam orang lain je. Berjemaah tak tinggal, semai sunat, hak tetap-tetap tu tak tinggal. Hak tetap tu lah, dengan rawatinya, dengan duhanya, dengan witinya. Hak tu je. Tak ada kata pas semayang, pas semadau. Ada ni. Maknanya kalau bangun awal sikit, adalah semai tahajud sikit ujung-ujung. Tu pun dekat-dekat dengan subuh dah. Bukan kata bangun awal-awal 3-4 pagi bangun dah. Kata amalan dia baca Quran sentiasa. Quran lah sentiasanya. Selawat sentiasa. Tapi amal macam orang ramai je. Quran pun taklah kata Quran seminggu sekali khatam, tidak. 2-3-4 bulan sekali khatam. 5-6 bulan sekali khatam. Biasa je tu. Tak ada banyak tu. Hak banyak ni orang hak sebulan sekali khatam, seminggu sekali khatam. Itu baru panggil apa ni? Kuat baca Quran. Ni dah biasalah. Mana 2-3 bulan, 4 bulan khatam sekali, gitu je. Tapi dengan ilmu. Dengan ilmu. Ni. Sebaliknya, hak ada semayang pun dok. Tunggu. Hak ada tu semayang pun dok. Apabila kepayahan, kesakitan, sebut tadi kan, kepayahan, kesakitan, hak ada somok-somok makan ke minum ke apa ke, kita akan tinggal. Hak ada hak kebiasaan makan minum kita sebab apa? Sebab kita sekarang ni sakit. Doktor tak boleh makan, tak boleh minum dah. Jadi ada kita tinggal. Sebab apa? Sebab kita dalam keadaan sakit contohnya. Jadi kalau ibadah tu umpama ada, akan ditinggalkan juga. Tinggal manis-manis. Sungguh. Tinggal manis-manis. Mana anak menantu tanya semayang, keling lalu. Sebab saya tak pernah jumpa lagi lah diceritakan bahawa anak menantu ni tak mau peduli bab semayang orang tua dia. Tak pernah jumpa lagi.
Tak pernah jumpa lagi orang tua nak semayang, anak menatu tak mau layan. Tak pernah jumpa lagi. Anak menatu sentiasa nak tolong. Anak menatu sentiasa nak tolong. Duk tanya, keling dulu mula-mula. Tanya kali kedua, mula lah. Pada ni. Anak menatu pula dia tak boleh nak kasar sebab dia pekat bawah. Dengan orang tua ada adab dia. Pada ni. Kita atas dengan orang bawah ni dengan anak jitik telinga lah. Kalau kita atas dengan orang bawah. Mana suami dengan isteri. Kalau isteri dengan suami hanya beritahu saja. Kalau suami tak mau semayang, isteri hanya beritahu. Kalau isteri tak mau semayang, suami kena tegah. Sebab itu tanggungjawab dia. Isteri tu tanggungjawab suami. Suami bukan tanggungjawab isteri. Tapi sebagai sesama orang Islam, wajib suruh makruf, wajib cegah mungkar. Itu kewajipan suruh makruf tetap. Tapi adakah tanggungjawab suami itu tanggungjawab isteri? Tidak. Maka kewajipan suruh makruf, beritahu waktu sembahyang masuk dah. Dia tak mau peduli. Tak ada apa dah sebab bukan kewajipan isteri pun. Hanya kewajipan suruh makruf, cegah mungkar tu saja. Adapun kalau suami dengan isteri, hak kewajipan suruh makruf, cegah mungkar satu kewajipan. Tanggungjawab dia. Itu bab lain pula. Pada ni. Jadi kalau hak atas dengan hak bawah ni, dia ada tanggungjawab. Kita hak bawah dengan atas ni, tak boleh lah. Sekadar suruh makruf, cegah mungkar je. Maknanya kena jaga adab dengan orang tua. Tak boleh nak kasar, tak boleh nak apa. Jangan pula, Allah. Ni sakit kau berat. Nak mati esok sekarang. Semayang tak ambuh pula. Nak masuk neraka orang tua ni berkali. Jangan gitu. Jangan. Pada ni. Tak boleh. Sebab kita orang bawah. Anak menantu ni orang bawah. Kita orang atas. Pada. Dia punya level dia. Tadi tak sama dengan mak ayah dengan anak. Lah itu lain cerita. Ada ni. Tapi nak cerita tak pernah jumpa lagi hak anak-anak menantu ni hak tak ambuh peduli. Tak pernah jumpa lagi. Hak banyak jumpanya ni. Tak ambuh semayang. Apa pernah jumpanya suami tak ambuh semayang. Isteri tanya bab semayang sekali. Tak apa lagi. Tanya kali kedua ketiga ni kau. Mula lah nak ngamuk. Nak marah. Nak tengok aku sakit ni. Dia kau lah. Orang backing kan. Orang backing. Nak marah lah. Tak puas hati. Jenis-jenis hak peseng lambat mari makanan mari lambat. Dia capuk bekas makanan tu. Dah lambat. Kita minta tadi tu. Ni baru siapa? Dah minta tadi barang tu tak ada di rumah. Kena pergi cari pasar dulu. Nak cari pasar orang tua ni tak boleh nak pergi. Kena minta tolong anak menatu pula. Anak menatu pula sibuk. Kena barulah mari beli pasar atau barang. Lepas tu nak kena proses buat masak pula. Siapa lambat? Siapa je? Ambil bekas, pakai capuk je. Dia nak macam dalam syurga. Terlitas di hati mari. Dia nak begitu. Dah nak kata orang ni. Ada ni. Semayang? Dah. Pada masa segar, berjemaah 5 waktu. Ada ni. Tak ada di masjid, tak ada kapung ataupun tak sihat. Tu je. Haji, padang ke dia je. Haji umrah. Tapi ilmunya di mana? Ilmu tidak ada. Sembahyang ada, haji pun melancung. Orang banyak duit. Boleh cerita kepada orang, saya sudah beberapa kali. Awak berapa kali dah pergi haji? Sekali baru. Allah, saya nanti nak pergi pula. Punyalah ceritanya dia. Tapi ilmunya di mana? Tidak ada. Sampai masa sakit, selama mana sakit sampai ke mati, tak ada semayang. Tu bukan tu tak masuk bicara kitab Minhaj. Itu ilmu taubahnya hak kewajipan permulaan, hak tu tak ada bicara tu. Tak ada ni. Hak ni bicara hak ilmu ibadah taubahnya sempurna, boleh buat amal ibadah sunat dengan kesakitan kepayahan tu terganggu. Kena kuatkan sabar. Maka ibadah akan tidak terganggu.
Buat boleh serta tidak terganggu. Ada. Ya kan? Dia dengar cerita itu takutlah. Mati ngedok semayang. Mati ngedok semayang dalam masa yang lama. Tengok TV boleh. Sampai masa semayang kau, mulalah pening kepala. Tengok drama boleh. Pada ni. Ini cerita pengajaran ni. Ini cerita orang yang berjemaah 5 waktu kepiah atas kepala ayah haji. Ni. Bukan cerita orang yang tak pernah pergi masjid, 5 waktu di masjid. Tapi ilmunya tidak ada. Ilmunya tidak ada. Pada ni. Jadi dalam buat ibadah dengan kesakitan, kepayahan atau hadapi dengan sabar. Ialah kepayahan, kesukaran dalam diri. Dia bab kepayahan ni, ibadah tu kepayahan dah. Ibadah tu kepayahan dah. Sebab itulah Al-Quran, hadis duk janji fadilah, janji pahala, janji syurga. Sebab apa jadi Al-Quran, hadis duduk janji fadilah, janji pahala, janji syurga? Sebab ibadah tu kepayahan dah. Ibadah tu kepayahan dah. Lepas tu dijanji dengan ganjaran upah-upah. Jadi dalam ibadah tu kena sabar dah. Di ibadah tu. Kemudian pula, ialah hak kena sabar atas kepayahan yang ditimpakan kepada keluarga kita. Kita pula duduk di dunia ni. Kita duduk di kampung dunia. Dunia adalah kampung balak dan fitnah. Kampung kepayahan, kesukaan dunia. Kena sabar. Kena sabar. Dengan musibah yang tipu atas keluarga kita, dengan kematian, dengan apa semua. Kadang-kadang kita diuji dengan difitnah oleh orang. Dikata oleh orang. Terkadang kita diuji dengan harta hilang, harta bertambah kurang. Semua tu adalah kepayahan, kesakitan di dunia ni. Kampung dunia dipanggil kampung fitnah, kampung balak. Jadi kesakitan, kepayahan ni, kesakitan, kepayahan ni, mana bagai-bagai kesakitan dan kepayahan. Tambah pula kita kuatkan ibadah untuk akhirah. Lagi bagai-bagai kepayahan dan kesukaran. Lagi tinggi kedudukan di sisi Allah. Lagi tinggilah ujian dengan kepayahan dan kesakitan daripada Allah. Lagi tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi bagai-bagai kesakitan, bala ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bermula daripada ibadah tu sendiri pun kepayahan dah. Pergi pula kepada kepayahan, kesukaran yang lain. Hadapi dengan sabar. Hadapi dengan sabar. Kena faham pula pembicaraan dalam bab sabar. Jadi kalau kita sabar, kita boleh mengerjakan amal ibadah. Kalau kita sabar, kita boleh kebajikan dunia dan akhirah. Sabar ni boleh kebajikan dunia dan boleh kebajikan akhirah. Orang sabar atas dunia, dia dapat kelebihannya apa? Tenang je. Kan orang sakit tadi lah, orang sakit orang sabar tu kan, tenang je. Macam tak ada sakit. Walau dia sakit, tapi sabar je. Tahan dia. Tahan sabar. Apa kata? Tahan au. Tak ada au. Sabar ni habas. Di asal mana habas ni maknanya tahan au lah. Tahan. Kalau kita panggil au senapah tu lah. Itu sabar. Tahan au. Dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Jadi makna ialah orang yang kadang-kadang bila doktor beritahu ke dia punya penyakit itu, hak terduduk, terkejut, keluar mata tu manusia. Yalah, tiba-tiba doktor beritahu satu penyakit yang tidak disangka-sangka, kemudian pula tahap tinggi dah. Memang terduduk, sandar, terkejut, keluar mata lah. Tapi
Sabar dia, tenang je. Ni dapat kebajikan dunia. Tapi kalau orang yang imannya lemah, ni cerita orang Islam yang beriman ni. Kafir bunyi penyakit berat-berat diterjun bangunan lah. Di hospital bangunan tinggi. Doktor beritahu penyakit hak tinggi. Kalau dok kuci tikat tu dia terjun lah apa dia tu kafir. Orang Islam yang beriman. Kalaulah iman dia lemah, kesabaran dia kurang tu lah. Kena jadi dunia pun jadi kepayahan, keluarga pun jadi payah. Kena tenangkan, kena beri obat menenang orang, kena macam-macam. Kena beri dia tidur sebab apa dia sudah tidak boleh terima kenyataan. Ni. Jadi dunia pun tak dapat kebajikan. Ni. Tapi kalau orang hak sabar, doktor kata kesabaran ni obat yang paling mujarab, dia kata. Tu bagi doktor, dia kata sabar ni obat yang paling mujarab. Mana tenang dia ni mudah je, doktor pun mudah, keluarga dia pun mudah. Mana kesabaran dia kuat, dapat kebajikan dunia, akhirah pahala wajib dia dapat. Mana ni? Hak dia amal ibadah sunat tu pahala sunat. Tapi amal ibadah sunat, walaupun pahala sunat, tapi amal ibadah ketika kepayahan lebih besar pahala daripada amal ibadah ketika senang. Afdalul a'mal indallah afdalul a'mal asyakkuha. Selebih-lebih amal hak payah tu. Ada ni. Walaupun amal tu sunat, tapi dia sabar, pahala wajib, janji yang akhirahnya macam mana. Sebab kita sabar atas mengerjakan ibadah 300 darajah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sabar atas meninggalkan maksiat 600 darajah. Sabar atas balak. Sabar atas balak, kesakitan, kepayahan ni 900 darajah. Ada ni. Sabar atas ketaatan 300 darajah. Sabar atas meninggalkan maksiat 600 darajah. Sebab antara mengerjakan ketaatan dengan meninggalkan maksiat, lebih sukar meninggalkan maksiat. Terkadang kita sabar atas membaca Al-Quran, kita tak boleh nak sabar atas meninggalkan mengumpat. Dan nampak di situ perbezaan. Baca Quran kita boleh sabar, tapi tinggal mengumpat tak boleh nak sabar. Selagi tak keluar mulut dia kata lekat sini, lekat sini dia kata tak boleh, kena luar kata dia. Duduk sini dia kata meletup, nanti dia kata meletup, dia kena luar. Maknanya dia boleh sabar atas membaca Al-Quran, tetapi tak boleh nak sabar atas meninggalkan mengumpat. Apa itulah sabar atas meninggalkan maksiat 600 darajah. Sabar yang paling tinggi, sabar ketika menghadapi balak, kesakitan, kepayahan daripada Allah Subhanahu wa taala 900 darajah. Terkadang sabar atas melakukan ketaatan, sabar atas meninggalkan maksiat, bila diuji dengan kesakitan, melenting. Terkadang seumpama tu. Tapi sabar boleh pahala wajib. Itu untuk kebajikan akhirah. Kebajikan dunia tadi akan dapat ketenangan. Kalau nak berobat pun jadi mudah. Bandak ni. Itu hak kebajikan dunia. Tapi dengan kesabaran boleh mengerjakan amal ibadah, tidak terganggu amal ibadah. Dibuatlah qada-qada dia. Qada-qada dia. Mana sabar tenang je. Jadi orang hak urus ni pun jadi mudah je. Mudah. Hak sabar kuat iman ni mudah. Kalau hak jenis ghadab dia, pemarah dia kuat, sabar redha dia kurang, hak ni akhirnya yang tukang cara pun elok kepala, orang panggil mana? Elok kepala. Mana apa? Pakat masing-masing. Kamulah pula sebab apa? Tak tahan dengan qarina. Lepas tu macam mana anak-anak ni? Anak kena sabar juga. Anak kena sabar, itu kewajipan sabar tu. Tu tugas dia. Mana pelihara kebajikan ibu bapa. Lepas tu qarinah bagai-bagai,
anak tu wajib kena sabar. Tapi cakap boleh lah dia kata. Payah dia kata. Sabarlah. Tapi keturunan yang sama. Loh. Kalau hak sakit tu jenis pemarah, hak anak cucu ni darah yang sama ni. Jadi pemarah juga ni. Akhirnya lawang pemarah dengan pemarah. Huru-hara sekali. Hak terlantar tu dia punya marah nak terajang semua. Nak terajang. Tapi kaki tak ada dah kena kerak. Kaki tak ada kena kerak tapi nak terajang. Nak kata orang ni. Lepas tu hak tukang jaga ni darah yang sama, pemarah juga, huru-hara. Tapi kalau hak sabar tenang, ini kisah orang tua 30 tahun sembahyang bertulung. Ada ni 30 tahun sembahyang bertulung, tapi tak ada anak-anak cucu yang melarikan diri. Tak ada. Anak cucu duk rapat semua apa? Tenang, cakap benda akhirah je, cakap benda baik semua. 30 tahun wuduk bertulung. Ada ni. Anak cucu cukup rapat. Ni cucu lagi dulu kita tengok muka. Tengok muka tu lah. Ni dia kata capu dengan hantu pula capu dengan hantu. Ada hantu. Tu dia kata kena papah. Kena buang hantu tu. Orang tua tu bela hantu dia kata. Dia tengok muka. Tengok muka pun cucu lagi dulu lagi. Ni dak 30 tahun wuduk bertulung. Anak cucu cukup rapat. Tengoklah dia punya macam mana perjalanan dia. Orang belajar. Mana kita tengok. Dia asalnya macam mana. Masa muda hidup pondok. Kemudian dia berumah tangga. Dia buat kerja. Anak pun besar. Dia pun diuji dengan sakit. Lepas tu amalan. Macam sebut tadi. Amalan biasa saja. Tidak amalan lebih-lebih pun. Amalan biasa saja. Tapi amalan dengan ilmu. 30 tahun. Bukan 3 tahun. Wuduk bertulung. Ada ni. Anak ni dan duduk rumah ni payah nak lepas. Hak ni pula nak balik rumah dia. Dan boleh rumah dia payah nak lepas. Mana masing-masing nak. Ni. Masing-masing nak. Mana siapa ke satu rumah, maknanya begitu begini tak mau lepas. Boleh kau lain pula tak mau lepas. Ni masing-masing mung lah pula aku banyak kerja ni, nak outstation banyak ni. Ni aku lah, aku semua mung lah pula hidup balah adik-beradik. Apa masing-masing nak lepas diri. Dah bagai-bagai korinah. Kesabarannya tidak ada, redaknya tidak ada. Hak ni hak 30 tahun ni anak dia cerita tak ada. Mana duduk rumah tu lah bulan-bulan pun. Ni nak pun nanti dulu, ni nak pun nanti dulu, gitulah. Cuma kadang-kadang biar nak lepas hawa, lepas angin, gitu mana pula. Tapi maknanya sebab apa jadi mudah orang nak jaga. Sebab apa jadi orang suka? Sebab kesabaran dia kuat. Iman dia kuat. Cakap khabar dia tak ada, bab kebaikan je. Kalau cakap bab ilmu tauhid ke, cari mulut cari mulut kan dah ni. Tu kata kita, tu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagian kitanya ilmu jaga molek, amal jaga molek. Bukan cakap besar je. Cakap besar, cakap lebih, cakap pandai serba-serbi. Ilmu pun tak lepas. Ni hak kebaikan keempat ni. Ilmu, amal, hak kewajipan, taubah, tu beres dah. Padahal dengan uji, dengan kesakitan, kepayahan dalam mengerjakan amal ibadah, hadapi dengan sabar tatkala turun kepayahan. Dan keempat, redha pada ketika turun qada. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin
warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.